Dah baik tu. Okey, saya record balik. Okey, ini contoh saya lah. Itu Okey. macam permulaan tau. Tapi okey lah. Yalah sebab tu kita the idea inside in this case is to introduce the coconut noodle to the society ataupun kepada panel. So, starting with the prop statement, we know that the coconut husk itself, the desiccated coconut itself has been significantly increased in terms of wastage after many consumer or many restaurant owner using the coconut to get the coconut milk. So the desiccated is being thrown away. Indicate also signify the higher value of wastage, but at the same time the production of the coconut itself according to the pertanian is also significantly increased, therefore showing that the coconut is a versatile product for both food and non-food item. In this case, you are fully utilize the desiccated coconut by introduce you the coconut noodle. Having the usage having the development of noodle itself, which can be consumed by everyone regardless the race and gender. Coconut noodle, or so to say the product of coconut, the product of noodle suitable to be introduced to the society and to penetrate in the market. Itu contoh saya lah. Kita tekankan pasal kelapa sikit, kita betul tekankan sikit sedikit pasal noodle, and then boom, coconut noodle. Lepas tu macam ni sebab saya tengok-tengok juga kan, macam I think first pitching kita kena explain sikit je pasal harga. I mean like kita punya cost sikit je explain. Kita tak boleh After that baru cost. after yang value proposition baru kita masukkan cost, sebab cost pun Sebab sikit je dia masuk. Dia macam tak boleh banyak sangat bagi. betul, sebab kita nak pitching nak perkenalkan je dulu, melainkan bila part Q&A baru kita cakap pasal cost. Yes. Sebab cost ni kadang dalam minda saya fikir lain. So bila Prof Eji kata kena include, so awak pun tanyakan letak cost macam mana kan, cost retail ke consumer ke. Ya. Dia kata apa, bulk Dia kata bulk. Dia macam dia lepas tu dia bukan profesi macam cakap, dia bukan cakap macam suruh tanya kita bagi kita nak jual as in apa, nak jual as in bulk, or kita sendiri yang macam nak produce tu in retail. But obviously kalau macam kita nak pergi mass, of course kita kena buat bulk. Betul. That's a And very then- good question kalau lepas Q&A tu. And then kita sendiri yang kena tentukan harga retail. Macam contoh macam Gardenia buat. Kerana buat macam mana? Gardenia dia dah macam mention awal-awal dia punya harga berapa untuk jual retail. Tapi harga yang dia tolak kat kedai lain. Okay. Harga yang Gardenia letak dekat setup packaging tu adalah harga retail yang harga dijual. So kedai tak boleh nak jual kurang atau lebih pun sebenarnya. Feesnya. Tapi harga yang dijual kepada pekedai lain lah, kemungkinan rendah sikit lah. Dia jual murah lah sikit sebab macam tu dia ambil untung. Okey, saya faham. Cuma saya tak pasti macam mana nak jadikan itu sebagai kita punya defense, sebab saya pun tak ada ilmu tentang tu. Wah, saya itu tanya orang-orang kedai buncit, macam saya tanya orang kedai buncit pasal harga-harga barang macam brand besar tolak. Obviously Gardenia brand besar yang ada dalam kedai buncit. Roti kan. Tu dia macam cakap lah, dia orang macam tolak, dia orang macam beli dengan bulk, tapi harga dia orang dah Gardenia yang dah tetapkan, dan kita orang tak boleh jual kurang atau lebih pun. So maknanya sekarang macam kita sendiri yang tentukan profit kita sendiri. Kita sendiri yang tentukan all that thing. Agak setuju. So kita ambil pendekatan kalau segi Gardenia tu sebab dia new product ataupun produk yang develop orang akan makan. Kita ni product from waste. So saya tak rasa kita nak guna kaedah tu sesuai, sebab pandangan society waste
adalah belum sampai tahap untuk terima lagi. So in manners of might be going for bulk production, and then jual ataupun bulk production kalau saya ada underground consignment punya penjualan. Mungkin juga. Consignment punya jualan ni macam tak kena consignment ni. Tak, dia macam jualan kita pula. Sebab kita pun macam consider macam benda kita ni healthy kan. Macam kita ada special punya segment di makanan, tapi untuk healthy food. So I think mana itulah patutnya saya macam dah lemah sikit tu. Why not kalau kita perkenalkan dalam value proposition tu, masuk kita bagi tahu je masuk dekat mana-mana medical institution, and we approach the nutritionist punya orang untuk sarankan produk ini. Tapi saya takut pula nanti diorang akan tanya, betul ke awak punya produk ni sihat? Kita tak kata sihat. Kita kata dia ni ada value dari segi dapat mengurangkan kos. Sebab kalau nak mendapatkan nutrition tu, kita kena hantar ke lab untuk test value-nya. Sebab mostly apa yang saya baca tentang kelapa ni, dia punya hampas kelapa tu sendiri boleh jadikan sebagai serat atau orang kata julap. So nak cepat rasa kenyang lah kat situ. Kita ada good point juga kat situ. Sebab saya takut ni je, takut macam diorang soalan paling basic lah. Apa beza noodle awak dengan noodle kat kedai? Itu je. Okay, kita pakai ni je, less cost. Okay, because many noodle in the market using wheat flour, but our product we producing the same amount in the market but slightly reduced on the coconut content, on the flour content, where we replace a portion of the formula with desiccated coconut. Itu macam kelebihan untuk bahagian yang kos. Kalau macam dia tanya untuk macam perbezaan antara, itulah macam apa yang kita bincangkan tadi lah, macam makanan tu khasiat dia. In terms of the value proposition for the noodle, to according to my study and my reading, it can be used as part of the healthy diet to those who are health conscious of their eating behavior, especially those who want to reduce on the amount of carbohydrate. We know that when we consume coconut noodle or wheat, which many food contain high carbohydrate, but by incorporating the coconut, able to make the person who eat feel full instantly because of the coconut itself. Saya boleh ingat, kalau macam kita nak cakap bahagian apa macam kita nak explain satu ni kan, chef pula dah, Prof AJ itu ada cakap kena includekan nombor percentage. So nampaklah macam kita buat betul-betul research, padahal tak pun. Setuju. So kita kena, siapa-siapa yang present tu memang kena akal kena cepat lah, beduk apa pun nombor. Okay, so kalau itu apa yang kita katakan, we take into approach of noodle X and coconut noodle. Noodle X consists of 100% of coconut, 100% of wheat flour, and some and other seasoning, also liquid which ada include water, and coconut noodle which consists only 4% of the coconut, and the rest is apa? Flour. By individual portion, yes, it can be less, but imagine if you go into bulk production by 4%, if let's say out of 3 kilo or maybe 10 kilo of noodle production, which can be save a lot of money. Pusing tu ni.
okey lah. Alasan tu dia macam okey je. Ha. Saya dapat nombor ni pun sebab saya buat production tu lah. Yalah. Ha. So tapi basically kalau dari segi realitynya, coconut noodle tu kalau nak tak nak merubah sangat rupa je, memang 4% je saya pakai. Kalau banyak je dia pun menggerutu kan. Menggerutu, buruk rupanya. Dia alah saya kena buat juga sekali test. Tapi tu masa buat tak ada. Saya ada frozen. Sekejap, seblend yang dah kering tu memang betul-betul halus ke, macam dia ada still macam Saya basically yang pertama saya perah, tapi saya perah santan tu pakai blender lah. So kalau perah pakai blender masih ada lagi nampak ampas-ampas tu. So tu je lah yang saya buat. Saya tak ada buat apa-apa lagi. Tapi kalau nak extra fine, bila dah perah kering, bila kering tu blend lagi. Itu yang masa saya master saya buat tu lagi. Saya buat macam tu. Sorry, bukan master, degree. Dapat halus lah. Tapi masa buat noodle tu ada tak menggerutu macam sekarang? Ke memang daripada dulu memang menggerutu juga? Menggerutu tu still ada, tapi kalau grind lagi after dia dah kering, dia akan nampak macam orang kata ni apa nama, macam orang buat sourdough kan, dia pakai tepung whole wheat tu kan. So menggerutu rupa tu nampak pleasant lah. Faham. Sebab kalau dia nampak kasar-kasar tu dia timbul, so nampak geli sangat. Sebab kat saya ada lagi, tapi dalam kes ni hari tu pun kelapa saya beli 1 kilo bersama dengan 4 biji kelapa dekat RM10 jugalah. Itu harga retail. Kita beli memang saya suruh dia buat sesuatu, memang suruh dia potong dia macam grind sesuatu lah kelapa tu, ke saya beli dalam plastik tu siap-siap? Tak, saya minta orang India tu potong potong parut kelapa. Saya buat rumah, saya timbang dulu. Memang daripada 1 kilo tu, after peras santan semua, dapatlah berat dia kurang sikit lah. Tak ada, sebab kalau macam ada kat kedai tu dia macam jual dalam satu plastik, memang dah sekilo dia timbang. Betul. Tapi saya cakap dengan orang tu, saya nak yang putih lah. Putih saja. Jangan pakai yang tu, nanti sakit tekak orang nanti. Ya, dah kayu saya masuk. Sorry, noodle tu master. Okay, aku ingat. Lepas tu on the process tu yang saya boleh explain lah. Dari segi harga tu, kalau harga saya bercakap still sebahagian daripada production, content of coconut, content of standard noodle in the market 100% wheat flour, content of our coconut noodle which consists 96% of coconut of wheat flour. In terms of, we never claim that our product has a value in health proposition, but we know that the function of desiccated coconut can contribute to eating behavior by making the consumer feel full when they eat, almost similar like everything eating kuih oat. Okey lah point ni. Tak apa, saya dah record dah, saya upload. Okay, Mat, saya tengah cari saya punya intro hari tu lah. Mana punya? Sebab part tu memang saya tak dapat record. Tak, sebab saya dah salin tau. Tapi sempat tak awak dah sempat survey tak macam mana nak dapatkan nak tahu harga desiccated coconut tu? Harga yang kita tu lah. Maksudnya kalau kita nak dapatkan the main source of kelapa tu sendiri yang dah jadi hampas tu, berapa harganya? Saya belum tanya lagi. Sebab pergi kedai kalau mana sebab tak tanya kan. Kebarangkalian pihak akan tanya benda ni. And then kalau ikut pengamatan saya, orang berniaga ni takkan itu saja sebagai sumber kan. So most likely our main source adalah manufacturer. Second source kita adalah apa nama ni, kita sendiri buka kelapa punya syarikat, kita yang buat. So kita ada
itu boleh tu, tapi takut macam diorang akan cakap macam dah lain lah pula. Kata nak buat noodle lah, tapi itu buat kilang kelapa. we as a business person, we always need to look for alternative to get our sources. Tapi betul lah, jangan cakap pasal tu dulu. Kita cakap pasal Fokus our produk dulu lah. fokus pada produk kita, mana kita dapat sumber tu dulu. Mungkin manufacturer kita ni macam level-level SKM lah. Bukan SKM, IKS. IKS. So IKS okey lah. Kalau probability of machinery investment, kita cakap lah apa mesin yang kita pakai. Mixer, roller, mixer dengan roller lah, ataupun door shitter dipanggil, and pasta cutter on machinery. So manpower, satu mesin satu orang. Betul. Mixer pap 3 orang. So estimate, kita jangan ambil bilangan, kita main persen. Awak dah simpan lagi kan awak punya entrepreneur tu kan? Mana? Entrepreneur proposal awak apa, kitchen? Sebungkus. Sebungkus. Ada. Saya nak BMC tu ke? Tak, maksud saya tu awak punya calculation kat situ kan ada cash flow dia kan? Kalau ada cash flow, cash flow untuk sebungkus tu tak ada pun. Tak ada, astagfirullah. Macam mana awak dapat tak ada, gurau. Biasanya kau berniaga saya punya cash flow tu bukan cash flow yang macam detail sangat, dia just simple je. Tak apalah, at least kalau dah ada tu kita dah boleh terubat. Mas sekejap, saya nak cash flow, maknanya cash flow daripada production ke apa? Cash flow saya biasanya fikir daripada sale, estimate sale semua tu. Kalau production maksudnya gaji berapa, machinery berapa gitu daripada sebeli barang sampai ke barang tu terjual. Macam sebuah barang kan, sebeli barang, barang siap jual dapat duit, kira daripada production sampai ke situ. Itulah cash flow bang weh. Betul tapi lah, benda sama juga awak cakap ni. kita orang punya entrepreneur tak ada jual pun, kita orang just plan je. Sebab kita orang kan best special, kita orang kan okay, plan je, so tak jual pun. Okay, tak apa. Saya boleh kasih satu kira-kira ni. Biasa saya kasih kat saudara RPD lah. Zafrul ada benda ni. Zafrul ada benda ni rasanya. Dia pun ambil RPD kat tu, dia ada juga dia punya calculation saya kasih. So pun boleh minta dengan dia juga kot. Benda ni kita boleh estimate berapa, sebab bila cakap panel dia tak main bilangan, dia tak main amount, dia akan main dengan percentage. Betul percentage je. Sebab dia macam tak dengar apa pasal bilangan, sebab dia nak percentage. Betul. Itu bila kita estimate percentage, dia nampak macam kita ni macam prepared lah. Kalau dia nak tahu value pun most likely cost per unit, kalau bought berapa. So kita gebang-gebang lah 5 sen sekilo. Wah, kena pandai kita. Itu lah, tapi first thing saya kena pergi tanya orang tu Santan berapa. Esok lah saya nak gebang pun tak pandai kan, so kena tahu dulu lah. Sebab kita tak pernah beli benda, sebab kita beli yang dah yang bukan yang dah kering, kita beli yang still ada juice dalam tu. Betul. Kena tanya lah. Sebab selalunya orang ni je yang beli, orang beli ayam selalu beli. Berhampas buat bagi ayam makan. Kat area awak tak ada ke pasar-pasar? Ada. Yang orang Cina dia perah kelapa tu kan? Ada je. Nanti esok lah saya sambil tu tanya lah. Ni kalau jual berapa ni? Jual berapa ni? Tanya. So kita punya main source adalah Santan Producer. Jangan mention, jangan. Kalau macam kita dah dapat the exact nama, macam the exact company yang memang boleh supply kat kita terus buat hubungan. Kalau tak, kita just kata Santan supplier je lah. Okay. At least benda dah standby kat otak lah benda ni. So tak apalah, boleh kena minta tolong Zafrul, tolong preparekan lah. Saya boleh je, tapi itulah takut masa clashing ke apa tu. Ni saya this week pun hari Jumaat pergi istana. Kenapa? Event? Hari tu pergi Sultan Peraknya event. Ini pergi Istana Negara Agong pula. Gila pun. Masuk CV tau. Ya, saya memang nak masuk kan tu. Keluar sempat ambil gambar masuk CV awak.
portfolio awak tu? Sebab Sultan Perak punya setiausaha sulit dia tu jiran saya. Setiausaha sulit? Setiausaha macam setiausaha peribadi. Oh, okey. Setiausaha Dia peribadi. jiran saya. So macam hari tu macam dia tanya mak saya sebab dia tahu saya kerja dengan dia. Dia tanya mak saya, Syamil tak pergi sana ke? Dia pergi. Apa pula tak pergi je. Maksudnya patutlah macam cap tadi. Berapa pack? Yang masa Sultan Perak tu 400 pack termasuk VIP. Steady. Yang ni 600 pack steady. 600 tu semua apa? Termasuk 600 tu plating ke 600 tu serve banquet tu? apa tu panggil tu, carry on ada. Banquet pun ada. Carry on, banquet, VIP. Oh, kira macam normal standard tu. Okey lah. 3 tu. Kalau 600 semua VIP, kepak badan tu. Itu memang biasa meja bersusun tu. Dari ujung sampai ujung tu. Ada macam kita orang masa dekat Star City, apa tu, company buat gelar dinner semua, meja oblong. Dekat 200 meter kat lah. Susun panjang-panjang, semua Chinese set. Ada tu pula kumpul panjang-panjang, semua banquet. Tengah meeting. Jadi sebab Okey. Awak nak sambung kerja dengan mak awak tak, saya nak buat kek esok. Nak jual kek sikit. Okey. So okey kan? Macam record kan. So boleh record nanti saya upload, nanti saya upload unlisted, nanti saya share dalam group. Alright. Okay. So insyaAllah kalau mana yang available, kita terus jumpa malam ni lah, pukul 8 malam ni. Saya insyaAllah available je. Tapi itulah, diorang nak kena buka kamera ke memang. Saya ada plan dah malam ni sebenarnya. Tapi itulah, tiba-tiba lah. Itulah, itu standard lah, etikanya. Saya tak nak kena cakap walaupun saya berlatar belakangkan makanan ke atas katil ke, itu je yang saya boleh buat. Masuk tak apalah, tengoklah macam ni tapi saya masuk je lah. Beres. Okay sir. Alright, take care. Okay, Assalamualaikum. Okay, sir. Bye. Assalamualaikum.